Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tikan daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka itu golongan orang-orang yang beriman, juga golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga golongan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengurusi surau kita, surau ya, masjid, surau. Seterusnya kepada para imam, para bilal, barisan ijtikaf kepimpinan surau Darul Hidayah, pinggiran Batu Kif Gombak. Seterusnya kepada seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa di bawah naungan barakah, rahmah, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat dan salam ke atas nabi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perjuangan dan pengorbanan baginda, alhamdulillah masih lagi kita dapat menikmati akan iman dan Islam hinggalah ke saat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat kan? Sihat, syukur, alhamdulillah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bangga sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat dipertemukan, saya kira untuk kali yang pertama lah ya, sehingga kan menyesatkan diri saya tadi. Kan saya tak tahu dah saya sosat ke GPS yang sosat. Nah, dia bawa saya ke Selayang, ke Majlis Perbandaran Selayang. Apa hal aku kuliah kat sini? Kan tiba-tiba pula besar kan tu. Aku dimaklumkan surau je. Kan sama-sama besar. Putar balik, matikan isi balik. Koklah dengan tok ke nak. Koklah dia lapar juga ke. Nak matikan, hidupkan balik, matikan, hidupkan balik. Tak jumpa-jumpa juga. Saya bismillah lah, ikut map lah, tapi bismillah juga, ya Allah. Pinggiran Batu Kif takkan Selayang kot. Kan pinggiran Batu Kif mestilah Gombak dan Batu Kif. Bismillah sampai juga, ikut hati. Dan tengok-tengok, dan pusing-pusing kat sini juga. Dekat yakin ni, rasa dekat dengan kahfi ni. Dekat dengan kahfi ni, tak sampai betul. Kan sebelah je kita. Itu saya lah, saya rasa macam ya Allah stresnya. Rasa macam ya Allah, apa kalau dosa aku ni banyak dosa ni, banyak dosa ni sampai sesat aku ni. Kan jadi alhamdulillah sampai juga, cuma mohon maaf lah kan agak lewat sikit tadi. Jadi ala kuliahnya alhamdulillah dapat kita dipertemukan dalam slot yang baik dalam pertemuan yang baik dalam konsep kita boleh katakan jemaah yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk kita nak berada dalam majlis-majlis kebaikan, program-program yang baik yang boleh menghijrahkan diri kita, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai adabnya para hadirin sekalian, sebagai pertemuan yang pertama lah saya kira untuk malam ni. Jadi saya ingin memperkenalkanlah diri dahulu. Nama Muhammad Syarifuddin
bin Mustafa. Nama Muhammad Syarifuddin bin Mustafa berasal daripada rantau panjang Kelang. Bukan rantau panjang Kelantan, rantau panjang Kelang, alhamdulillah. Dan menetapnya di Puncak Alam. Dikenakan kita sedang mendirikan tahfiz di belakang Puncak Alam, kawasan Kampung Bukit Hijau di sana. Masih lagi dah dalam pembangunan kita, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ni kita ditaklifkan untuk kita nak kongsilah sedikit sebanyak tentang orang kata tu kan hari yang pertama untuk kita, dan kan waktu yang pertama untuk kita, iaitu malam ni lah kita masuk, iaitu awal Muharram. Alhamdulillah, yang pertama sekali syukur kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita nak kongsikannya seterusnya, berterima kasihlah kita kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kan Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni sampai kita dapat bertemu kepada tahun yang baru. Tahun yang baru iaitu 1439 Hijrah kita lah. Alhamdulillah, sekejap je, baru je tadi 38, maghrib dah 39. Kan power tu. Kan okey lah tu, alhamdulillah, dekat je kita ni. Dah macam pintu Doraemon pula. Akan masuk situ, dah terus masuk dah. Kan tahun yang baru. Yang pertama sekali saya nak ngajak kepada kita semua, sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala. Berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan caranya macam mana? Pelbagai, tuan-tuan sekalian. Kan kita nak berterima kasih dengan Allah Ta'ala ni pelbagai. Bukan dengan kita nak mengucapkan tahmid, iaitu alhamdulillah sahaja. Kan pelbagai lagi. Sehingga kan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, iaitu kita nak bersyukur ni salah satu di antaranya yang disebutkan, yang pertama dengan hati kita, asyukur bil qalbi, dan syukur dengan hati kita. Kan iaitu apa yang kita lakukan ni mudah-mudahan lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita bacakan, bacaan kita, bacaan doa iftitah kita dalam solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita bacakan doa iftitah tu ketika mana dalam solat. Tak kira lah itu memanglah sunat, tapi kita bacakan. Dan kita pun tahu doa tersebut. Apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, iaitu, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya solat aku, solat kami semua, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan, ibadah-ibadah kami, kemudian wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bertepatan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan betul-betul hati kita ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin sebelum ni kita buat kerana manusia, tapi sempena dengan Hijrah ataupun hari yang baru ni, tahun yang baru kepada kita ni, kita recas balik dah, kita kuatkan dalaman kita balik ni, supaya kita nak buat satu perkara tu, dalaman kita betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun agak sukar lah. Kita kan manusia biasa, rakyat biasa lah sekalian. Rakyat yang selalu ditipu, bikon gitulah. Kata nak turun 4 sen tapi naik 4 sen, bikon gitulah. Ceritanya rakyat selalu ditindas. Manusia biasa. Kan mungkin kita baru je melakukan dosa, mungkin kita baru je melakukan kemungkaran, tapi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita syukur dengan hati. Yang keduanya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, iaitu dengan kita nak bersyukur disebabkan Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni. Betul? Kita tak sangka-sangka umur kita sampai tahap la ni. Mungkin di antara kita ni mungkin ada 40 lebih, dan mungkin ada 30 lebih, mungkin ada 12, mungkin ada 14, mungkin. Tuan-tuan walaupun dah berumur tapi nampak macam muda je. Sebab kita kan dalam sebahagian taman-taman syurga. Kan orang masuk dalam syurga ni kan mana ada tua. Semuanya muda kan. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Waqi'ah, inna insya'nahunna insya'a. Jadi kat syurga ni semua yang dah berumur semua akan jadi muda balik. Jadi tak payah susah lah. Jangan serik-serik muka dah, muka rasa macam dah nampak tua je aku ni. Cepat-cepat ambil pamoga, kata dia. Cepat-cepat ambil tu bedak-bedak sikit. Kata tengok, okey kot, ku putih, barulah putih, kata dia. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang pertama iaitu hati. Yang keduanya adalah dengan syukur, dengan kita punya bil lisan. Dan kita nak berterima kasih kepada Allah Taala, betul. Dan dengan kita mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, alhamdulillah, subhanallah, kita berselawat dah macam tadi itu. Nah, kita berselawat, kita bermunajat kepada Allah Taala. Kan mungkin orang kata tu ringkas, mungkin tak seberapa lah, tapi itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan, ya Allah. Mungkin bagi kita semua benda tu simple, benda tu kecil, tapi yang kita harapkan, ya Allah, pandanglah, nilailah dengan perkara yang besar. Dan kita pun tak tahu mana satu amalan yang Allah Ta'ala terima, tapi kita minta secara keseluruhan. Walaupun satu apa pun kita tak tahu, tapi kita minta secara keseluruhan, ya Allah, perkenankanlah apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami mohon kepadamu. Jadi kita minta secara keseluruhan, walaupun kita tak tahu amalan mana yang Allah Ta'ala terima. Mungkin kita punya zikir tadi walaupun singkat, walaupun kata itu simple, walaupun kita punya selawat kita pun agak-agak biasa je, taklah macam orang-orang luar kat sana tu 24 jam berzikir, 24 jam berqasidah dan sebagainya. Mungkin kita bukan macam orang, tapi kita minta sama-sama Allah Ta'ala terima. Jadi mulut kita ni kita gunakan ke arah yang baik, supaya nak menunjukkan, ya Allah, berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiganya lah yang boleh kita kongsikan sebagai mukadimah, sebagai mukadimah kita, iaitu saya nak ajak sama-sama kita berterima kasih kita kepada Allah Ta'ala, iaitu asyukru bil jawarih, iaitu syukur dengan tubuh badan kita. Jadi Allah Ta'ala berikan lagi kesihatan. Kita pun kadang-kadang tak minta. Kita balik-balik kerja, kita buat tidur, kita tak minta pun, ya Allah, esok hari, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan aku. Kadang-kadang kita tak minta, kadang-kadang kita minta. Tapi kadang-kadang yang kita tak minta tu Allah Ta'ala bagi juga. Benda yang Allah Ta'ala tak minta, benda yang kita tak minta, Allah Ta'ala bagi juga. Macam biasa je. Sebab itu kesempatan kita pada malam ini, kita ajak sama-sama kan Allah Ta'ala bagi lagi kesihatan kepada kita, bagi umur yang baik kepada kita ni. Sama-sama kita berterima kasih dengan cara macam mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah secara mana yang kita mampu. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukadimah kita lah, nak ajak sama-sama berterima kasih, bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ni kita nak kongsikan benda sesuatu perkara yang besar bagi kita, iaitu ma'al hijrah. Yang kita nak kongsikan mungkin tak secara detail lah, nak secara detail tu panjang sekalian, tapi kita nak kongsikan sikit dan kita nak ambil pengajaran. Kan sebab sahabat tahun kita akan lalui perkara yang sama. Mungkin kita ada sikit sebanyak ingat, tapi sekadar kita nak recharge balik. Supaya datang motivasi itu, ya Allah, yang dikatakan ma'al hijrah. Ma'al kan bermaksud iaitu bersama-sama. Ma'al hijrah, bersama-sama. Kan bersama-sama kita hijrah. Bersama-sama kita hijrah ni, iaitu kita al-muhajir man hajara ila mahana anhu, iaitu orang yang berhijrah. Perkataan hijrah ni iaitu meninggalkan satu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan menuju perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu para ulama kan, para ulama salafus salih kita memberikan kepada kita, iaitu ma'al hijrah, bersama-sama nak berhijrah. Jangan seorang-seorang nak buat baik, jangan seorang-seorang, kata kasarnya lebih kan gitulah. Nak buat baik, jangan seorang-seorang, ngajak ma'al hijrah. Bersama-sama kita nak hijrah, bersama-sama kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seorang-seorang. Ni jadi suka seorang-seorang. Allah Ta'ala, anak isteri aku tak solat, dan taklah janji aku solat. Kan kita kan sekeluar senyap-senyap, keluar senyap-senyap, anak isteri tengah tidur, kita keluar. Cukup dah kot, anak aku jadi apa ke, isteri aku jadi apa ke, dan tak ni. Yang penting aku solat, yang penting aku duduk dalam majlis ilmu. Dia fikir dia seorang macam. Sebab itu tak kena. Sebab itu ma'al hijrah ni nak kena bersama-sama. Ma'al hijrah, kita nak kan melakukan satu perbuatan yang baik, kita nak sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala, nak mentaqarrub, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala ni bukan seorang-seorang, tapi ma'an, iaitu bersama-sama. Kan baik itu jangan kita selfish lah. Selfish lebih ke selfie lain, selfie yang gini kan.
Asal ada makanan je selfie dulu katanya kan. Orang kita dapat makanan dulu punya, kita punya tarbiyah dulu, mak ayah kita dapat makanan, perkara yang pertama iaitu baca doa. Itu mungkin tok nenek kita dulu-dululah. Tarbiyah kita, didik kita, dapat makanan, terbentangnya makanan kamu ni, baca doa. Nah, baca doa itu tarbiyah yang pertama. Sekarang ni dia agak kurang sikit. Dan mungkin kita tak berapa nak tegur lah, sebab kita pun 2 kali 5 juga. Kan? Mungkin usikum wa iya bi taqwallah. Sekarang dapat makanan tak baca doa dah. Dah tak baca doa. Kan dapat makanan kejap mana phone ayah. Alamak, dalam kita kejap ya, jangan makan kejap ya. Dia keluar cicit ambil kita kejap. Okey. Kita selfish dulu. Selfish pula. Selfie. Yang dia ambil gambar. Allah Rabbi. Okey. Cantik dah kot. Upload dalam Facebook. Pap. Alhamdulillah dapat makan hari ni. Kalau dalam kurungan tu boleh kata tu, pui kat kau. Pui lah dekat dia. Dia boleh cakap Alhamdulillah dapat makan hari ni. Kemudian dia tak baca doa, dia main lantak makanan depan dia. Kan itu sekaranglah ujian kepada kita. Mudah-mudahan taklah kita kan itu mungkin kita cerita ke orang Berlin sana. Orang Jerman belah sana lah. Kan kita Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat makanan, dapat rezeki. Alhamdulillah. Perkara yang pertama, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Baik, pertama kita sebut tadi adalah nak berhijrah kena dalam keadaan kebersamaan, sama-sama. Sebab itu kalau kita tengok sirah, ada sejarah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah bersih berteman. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama dengan sahabatnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tak sama-sama berteman, berdua. Mengajar. Jadi sebulan yang lain, 10 bulan yang lain tu nak ceritanya mereka nak melakukan satu ketaatan kepada Allah Ta'ala ni dalam keadaan yang bersama-sama. Lepas tu kalau kita ingat kan pada ketika umurnya bagi Nabi SAW 40 tahun dan apabila malaikat Jibril melawat baginda ketika mana Rasulullah SAW berkhawah di dalam Gua Thur, iaitu dalam Gua Hira, Gunung Thur. Jibril memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah diangkat menjadi rasul ketika mana umur 40 tahun lah. Jadi itu adalah la nabiyya ba'dah, tak ada nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni macam-macam nabi orang keluar. Kan berbagai rasul orang keluar. Itu memang kan itu keluaran tak tahulah. Kan tak ada mutlaknya yang dari nabi. Dah dikatakan maka lanin nabi dan tak ada dah nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi yang rasul lah yang kata saya, yang satu video perempuan tu kata ini adalah utusan Allah, katanya. Saya datang ke sini dengan nampak tudungnya, nampak rambutnya, dengan pakaian pun tak berapa nak baik. Dia kata aku adalah Rasul yang terakhir selepas Nabi Muhammad. Cantik punya statement. Kan dia boleh kata yang dia tu adalah Rasul juga. Kan tengok cara pakaian pun macam tak berapa betul. Mungkinlah kita anggap dia tak betul lah pun. Kalau anggap dia betul, geram pula orang macam tu. Tapi kalau kita anggap dia mungkin ada masalah sikit kot keluarga ke apa ke, jadi kita boleh tak apalah, biarlah dia. Kan kalau kita mikir manja-manja nanti kan lain pula jadinya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mula kita nak kongsikan sikit. Apabila baginda menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara terbuka, baginda segera akur. Ini satu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Taala mengarahkan, memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka, Rasulullah berdakwah terus. Tak ada tanya-tanya, tak ada nak persoalkan, tak ada nak persoalkan kepada Allah Taala. Kenapa? Kenapa? Kepada siapa aku nak pergi berdakwah? Kepada tak dapat perintah yang Allah Taala dah suruh berdakwah secara terbuka, Rasulullah tetap terus akur. Dan tujuan hadaf yang pertama dakwah Rasulullah adalah kepada keluarga baginda sendiri. Itu yang pertama, sasaran yang pertama. Kan kita pun macam tu juga. Kita mungkin kadang-kadang ujian kat kita juga selaku pendakwah ataupun selaku orang-orang
yang orang kata tu nampak orang yang alim, mungkin ustaz ke dan sebagainya, ataupun tok imam, tok bilal, ketua kampung, kan orang banyak sabit kan. Alah, cakap orang anak dia pun tak berapa betul, nasihatkan anak lah baru nasihatkan orang, kan itu kan macam tu kan. Itu ujian zaman sekarang kan? Sebab kalau kita tengok apa yang berlaku kepada para anbiya kita, keluarga mereka pasti akan Allah Ta'ala uji juga. Kan? Tak ada yang clear daripada keluarga, pasti akan Allah Ta'ala uji juga. Apatah lagi kita ni, kan kita tetap berdakwah, tetap juga berdakwah kepada masyarakat luar, kepada sama kita. Tapi ahli keluarga pun kita kena berdakwah juga. Jangan terlepas pandang. Walaupun ditomak, walaupun dihina, tak payahlah nak ceramah, tak payahlah awak nak jadi ketua kampung. Itu pengalaman saya lah. Pengalaman saya dengan atuk ketua kampung kan, sementara sana, sementara Kelang. Kemudian anak-anak, jelah pakcik-pakcik saya, anak-anak cucu-cucu semuanya alhamdulillah dalam bidang agama, semua ada buka tahfiz dah, semua dalam bidang tahfiz lah. Kan daripada kemarin pertama sampailah ke yang ke-6 semuanya dalam bidang agama, alhamdulillah. Kemudian dengan dalam bidang tahfiznya, kemudian macam-macam lah orang tua mak. Kan bila dah sampai anak cucu tu, generasi sekarang tu dia ialah mungkin kelakuan tak berapa nak baik dah, kan? Jadi bawa motor ke sana, main takronya, pakai seluar pendek dan mungkin lah kat situ orang nampak, kat situ itulah kan ketua kampung sibuk nasihatkan sana, sibuk ke nasihatkan sini, anak sendiri tak boleh nak jaga. Kan dia pasti akan ada ujian-ujian yang macam tu. Tapi dakwah tetap jalan. Kan tetap jalan. Dalam masa yang sama tu teguh juga anak-anak. Alhamdulillah. Kan kita pun setiap kali buat usrah memang kita ada yang mantuk lah yang selalu akan cakap. Itu pengalaman saya lah. Walaupun orang kata tu orang atasannya nampak orang pandang, tetapi pasti dalamannya ataupun bawahannya mesti ada ujian-ujian dia. Boleh kita tafsirkan, boleh kita umpamakan setandan pisang, tak semuanya baik. Kan pisang, kalau kita beli pisang kan, tak semuanya cantik lah. Mesti ada yang hitam-hitam sikit, mesti ada yang lebam-lebam sikit. Ibaratnya gitulah. Kan? Tapi tetap dakwah tetap jalan, nak ajak orang buat baik tetap jalan. Kan nampak orang buat benda munkar, kena tegur juga. Bukan senyap, bukan nak kata tak naklah tegur orang, keluarga pun tak berapa nak betul lagi ke dah. Kan tak payah tegur orang. Ni pun ada juga prinsip orang ini. Tu pun kita kena keluarkan daripada takut yang lama. Hijrahkan diri kita ni, jangan sampai tak naklah tegur orang, biarlah orang lain nak buat dosa sekalipun. Yang penting aku nak clearkan keluarga aku, buat baik semua tu, dah jadi soleh, dah jadi solehah, baru aku akan kalau adalah dalaman kita macam tu, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, takkan ada seorang dalam dunia ni yang menjadi pendakwah. Sebab masing-masing nak tunggu jadi baik, masing-masing nak tunggu jadi dah tak ada dosa ataupun dah tak ada apa, baru nak tegur, baru nak orang kata tu cegah perkara-perkara maksiat. Mana boleh macam tu. Kita tengok sirah yang berlaku kepada Nabi SAW, dapat perintah daripada Allah Ta'ala, dakwah mereka semua secara terbuka, pergi dakwah dulu. Dia terima tak terima belakang cerita. Dan Nabi pun tak persoalkan, akan terus. Macam tu juga kita. Kadang-kadang kita ni bukan apa ustaz, saya ni bukan tak nak solat jemaah, tapi kalau saya solat jemaah pun tak ikhlas. Tunggu ikhlas datang baru saya solat jemaah. Kan jenis orang ni kan. Kenapa tak nak duduk dalam ilmu tu? Kan ada pengajian kat bawah tu, bukan tak nak duduk, tapi itulah asal duduk je, datang sifat riaknya kat situ. Tunggu riak tu tak ada, baru saya ada dalam majlis ilmu katanya. Kan itu persepsi manusia lah. Dia tunggu ikhlas datang, dia tunggu riak tu tak ada, baru dia buat. Kalau macam tu, sampai bila kita takkan lakukan ibadah? Takkan bukan. Sebab benda macam tu memang ujian kepada kita. Kan riak semua tu semua ujian. Tapi pastinya kita jangan layan. Jangan kita riak biar je kan. Kena istighfar, kena lawan. Kena duduk juga dalam semua, kena duduk dalam majlis kebaikan, solat berjemaah dan sebagainya. Walaupun sifat-sifat yang macam yang sifat-sifat mazmumah tu datang, kita kena lawan, dalam masa teruskan juga. Bukan maksud kata tu kita terus tak buat, kita terus tak nak buat, kan nak tunggu benda tu datang. Sama jugalah
Sama juga dengan benda lain. Bukan saya tak nak pakai tudung ustaz, tapi gitulah, pakai tudung pun tak ikhlas pun tak guna juga. Kan tak payah pakai tudung. Gitulah orang sekarang. Kan dia tunggu pakai tudung tu biar ikhlas. Baru datang. Dia kata kalau tak ikhlas pun tak guna ustaz katanya. Itu ujian jugalah sekalian. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang disurahkan kepada kita, iaitu apabila Allah Taala mengarahkan untuk berdakwah, Nabi tetap akur. Kan tak ada tolak, tak ada nafikan, tak ada apa. Sama juga dalam kita punya perundangan syariah dalam negara kita ni, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala ikut sama-sama kita. Jangan kita nak tolak, jangan Allah Taala kita tolak letak belakang. Tak relevan lah katanya pakai undang-undang Islam zaman sekarang ni. Nak relevannya macam mana? Nak relevannya macam mana kita ni? Selagi syariat Allah Ta'ala kita tak adilkan, kita tak letak, kita tak gunakan dalam muka bumi ni, selagi itulah gejala sosial, benda-benda yang kita tak jaga bakal berlaku juga. Dan sebab kita langgar syariat, langgar hukum mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan macam yang berlaku baru-baru ni, tragedi. Minta maaf lah, malam ni patutnya mal hijrah, tapi sengaja saya nak kait-kaitkan dengan benda-benda yang luar, supaya mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak, bukan setakat itu saja, tapi kita ada kait-kaitkan juga dengan benda lain. Yang boleh saya simpulkan sebelum ni, yang mana tragedi yang berlaku kepada anak-anak syurga kita baru-baru ni. Ada pusat tahfiz yang terbakar dalam Quran Ittifaqiyah. Kalau kita simpulkan itulah, iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selagi mana undang-undang Allah Ta'ala tidak dijalankan di atas muka bumi ini, selagi itulah akhlak ataupun gejala sosial, perkara-perkara mungkar ni akan berluasa juga. Sehingga kan kita terkejut, anak-anak bawah umur main syabu, anak-anak yang bawah umur main dadah, positif, bukan syak lagi tu, positif, main dadah, main syabu, benda-benda yang kita tak jangka. Allahu Rabbi, dulu mungkin 30-40 tahun mungkin apa yang main semua tu, sekarang anak-anak biasa boleh main. Sebab inilah syariat Allah Ta'ala ni masih lagi nak ditunda, masih lagi nak mengatakan tak relevan, dan masih lagi tak ikut apa yang Allah Ta'ala katakan, masih lagi katakan nantilah tak sesuai, cari hukum lain, cari benda lain. Dia nak menafikan, nak menindakkan apa yang Allah Ta'ala katakan. Betul. Yang baru-baru ni pula, bukan baru-baru ni, yang bakal berlangsung katanya Festival Arab. Kan tu pun saya nak ngajak sekalian, sama-sama kita bantah dengan program tersebut. Sebab kita tahu, kita ngaji fiqh, Arab adalah kepala ibu kepada segala jenayah. Jadi ini kita nak luluskan pula dengan Festival Bear. Bear ke B? B pun gitulah, B kot. B Bear tu lagi. B itu Festival Arab. Allahu Rabbi. Terkejut kita sekalian, negara Malaysia yang majoritinya umat Islam, tapi meluluskan pula dengan festival yang sangat-sangat dilarang, sangat-sangat ditegar dalam agama. Tiba-tiba jalan. Itu yang kita takut. Katanya untuk non-Muslim, kan katanya untuk non-Muslim. Betul lah tu, mungkin untuk non-Muslim, tapi tak mustahil. Anak-anak Melayu kita ni, dia tengok benda-benda macam ni, dia akan cuba, dia akan suka buat benda-benda yang tak baik. Lagi elok kita cegah langsung, bantah habis-habisan. Esok kita akan demokrat, kita akan berkumpul, kita akan bantah habis-habisan dengan Festival Arab. Jadi segala peraturan, segala perintah daripada Allah Ta'ala, jangan sekali kita menindakkan, sama-sama kita ikut. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita azan ke jalan? Azan dulu. Allahumma a'lam. Kita bagi laluan pada azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita sambung lagi yang diceritakan pada peringkat awalnya bagi Nabi SAW hanya memperkenalkan Islam kepada sahabat dan ahli keluarga baginda yang terdekat. Baginda mengumpul beberapa pengikut di Mekah. Begitupun kumpulan kecil Muslim itu terdedah kepada maut berikutan ancaman daripada kaum kafir, terutama bangsa Quraisy yang menyiksa mereka dengan teruk. Bagi mengelakkan ancaman itu, bagi Nabi SAW mengarahkan pada pengikutnya supaya keluar dari Mekah secara senyap-senyap dan berhijrah kepada Madinah. Pada ketika itu dikenalkan kota Mekah, kota Madinah iaitu sebagai Yathrib. Mereka meninggalkan keluarga yang kafir dan harta benda dan disambut dengan mesra oleh penduduk Madinah. Ini satu pengorbanan. Hijrah ni memerlukan pengorbanan kita. Tinggalkan kita nak mendapatkan perkara yang baik, perkara yang bawakan kita seronok sebelum ni, mungkin harta kita, mungkin ada perkara-perkara dunia kita tu kita kena tinggalkan untuk kita nak mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebelum ni kita punya dunia kita tu seronok. Kita punya tempat tinggal kita tu ataupun kita punya tempat kerja tu kita seronok, tetapi mungkin penuh dengan maksiat. Kan penuh dengan rasuah dan sebagainya. Contoh
Kita ambil kan inisiatif untuk kita keluar. Mungkin ada jalan yang terbaik, mungkin ada hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Kan walaupun seronok benda tu, mungkin bonus dia banyak, allowance dia banyak dan sebagainya, tapi kita nak mendapatkan redha daripada Allah Ta'ala. Kita tak nak allowance yang kita dapat, rezeki yang kita dapat tu kita datang daripada sumber yang tak berapa nak baik. Kan berlakunya syubhat, berlakunya haram-haram dan sebagainya. Itu yang kita minta jauh. Mana yang kita dapat lakukan, mudah-mudahan kita dapat lakukan. Kan jangan sampai mungkin jangan sampai ada perkara yang lain yang boleh menawarkan kita kerja lebih bagus mungkin, tapi disebabkan kita seronok dekat sini, kita tak hiraukan pada perkara yang boleh melarakan diri kita, yang boleh mengundang diri kita dalam ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat tak tahu dah. Kita biar diri kita dalam lembah penghinaan, lembah kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita kena ikut apa yang dah disejarahkan kepada kita. Sanggup mereka ni meninggalkan sahabat-sahabat ada tak? Tapi sahabat-sahabat yang kawan-kawan yang nakal-nakal lah, kawan-kawan yang dalam keadaan yang masih lagi kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka ni dah meluk agama Islam, diarahkan oleh Allah Ta'ala kerana kaum kufar ingin membunuh dan mengancam, akan nak menghancurkan Islam. Dapat berita, dapat wahyu daripada Allah Ta'ala supaya semua tu pindah ke Yathrib. Kan tak ada akur, tak ada tanya, tak ada apa. Semua dalam keadaan yang sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Dia bukan jenis sami'na wa asaina, dengar lepas tu khianat. Itu kan kita tu. Itu golongan lain tu. Mudah-mudahan bukan kita. Kan kita biar sami'na wa ata'na, jangan sampai sami'na wa asaina. Kita dengar dan sama-sama kita taat, sama-sama kita ikut apa yang telah ditetapkan dalam agama kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu contoh yang baik kepada kita, yang mana hijrah itu dalam keadaan yang kita kena melakukan pengorbanan. Kan walaupun benda tu yang kita katakan tadi seronok, boleh bawakan diri kita mungkin kesenangan dan sebagainya, tapi kita takut dalam masa sama mendatangkan murka daripada Allah Ta'ala. Sama-sama kita tinggalkan. Mungkin kita ada kawan-kawan sayang bukan kawan kita ni, tapi dia tak pernah kita tegur dia, nak sama-sama buat baik, kan ma'al hijrah, kan nak sama-sama hijrah, nak sama-sama dia tak nak, kan. Jadi mungkin dengan cara gitu bukan kita putuskan hubungan, tidak, tapi mungkin kita boleh jauhkan diri kita. Takut rapat lagi kita pula kecundang. Itu kan kadang-kadang ada orang soal, ada orang tanya, Ustaz macam mana kita dah kawan dengan orang gitu, tapi apa pandangan kalau kita tinggalkan kawan kita yang dah rosak tu, kita pergi kawan orang lain? Adakah di situ memutuskan hubungan silaturahim? Bukan silaturahim, tapi hubungan ukhuwah. Silaturahim tu dengan keluarga kita, tapi ukhuwah tu dengan sahabat saudara se-Islam kita. Kan bertanya kan macam mana? Itu bukan kita punya, bukan dipersoalkan dengan memutuskan, tidak, kan. Tapi kita masih kontak, tapi jangan sampai rapat dengan dia. Kan dalam sama, kalau kita kuat, kita ngajak dia, jom sama-sama pergi sekian, pergi masjid, solat jemaah, kenalkan dia, ada program yang baik contohnya, jom konvoi, ajak ramai-ramai. Nak ke mana? Fastaqim contoh, kan nak ke mana? Nak ke sana. Ada program-program yang baik, dia mungkin dia seronok, kita boleh ajak dia. Bukan kita keras dengan dia, tak. Mungkin dah lama tak kontak, itulah sibuk sikit lah, kan, sibuk dengan masjid. Oh ya ke, sekian-sekian. Mungkin dekat situ dia boleh, dalam sama kita ajak dia pelan-pelan dan kita doakan dia, kan. Bukan kita putuskan. Kalau kita niat kita putuskan, tu yang takut jadi dosa kat situ, kan. Jadi nak kata tu kita sama-sama. Dan untuk permulaan mungkin kita boleh jauhkan diri kita dulu, kan. Dalam sama juga doakan, dan mungkin kita boleh kontak sesekali, ajak untuk buat kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala nilai sebagai satu pengorbanan dari kita ni, kan. Kita berjauhan dengan perkara-perkara yang boleh menyeronokkan diri kita, yang kita katakan tadi, contohnya dengan sahabat kita lah, kawan-kawan. Baik, itu dalam ni disebutkan mereka meninggalkan harta benda, sahabat-sahabat yang masih kufur kepada Allah Ta'ala. Harta benda pun tinggalkan juga, yang kita cakapkan tadi, iaitu dengan mungkin kita punya tempat kerja lah, kan, mungkin lah masih lagi berlakunya masih
asyik-asyik berkaraoke dah, asyik-asyik kan bila ada program-program yang baik tak nak ikut, contohnya berlakunya percampuran lelaki perempuan, contohnya lah benda-benda yang melibatkan harta benda ni, punca-punca untuk kita nak mendatangkan rezeki ataupun pendapatan untuk kita ni, punca daripada situ berlakunya perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka, sama-sama kita ambil inisiatif kan. Mungkin kita boleh cakap pelan-pelan kan, mungkin kita boleh sewa tempat lain yang boleh yang boleh mendapat redha daripada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan pendapatan yang kita dapat tu ada barakah di sisinya, walaupun tak banyak barakah yang kita dapat kan daripada banyak tapi tak barakah pun tak sedap juga, rasa macam tak cukup. Banyak dah tu 5,000 sebulan tapi rasa tak cukup, beza dengan orang 1,500 2,000 bulanan dia kan, tapi cukup, sedap je dah. Boleh itu, boleh si ada balance lagi tu nak sedekah, itu hebat tu kan. Ada jenis orang gitu dah kan, jemaah saya lah pernah lah kan gaji dia 1,300 lebih kurang, dia boleh kira-kira rumah sekian, kereta sekian, itu sekian, tu sekian, ada balance tu untuk dia nak sedekahkan ke tahfiz kami. Allahu Rabbi, dah siap-siap dia boleh listkan tu kan, ni ustaz untuk bahagian ustaz, bulanan-bulanan saya akan maintain masuk dalam akaun ustaz sebagai bantuan lah untuk anak-anak tahfiz katanya, makan minum dia mungkin ada kan perkara-perkara lain yang nak diubah suai ke, nak dicantikkan dan sebagainya kan. Jadi dia 200 tu dia dah simpankan dah untuk dia punya sedekah dia. Kadang-kadang dia bagi 50 ke kita, 50 tahfiz lain, 50 masjid, macam-macam lah. Kadang-kadang dia rasa macam kita memerlukan bantuan, dia bagi 200 tu ke kita terus. Cakap Allahu Rabbi, dengan elang pendapatan yang tak banyak pun tapi boleh nak buat baik lagi. Beza dengan orang yang gaji besar tapi sedekah memang orang kata tu kedek lah, kedek tu kedekut kan, istilah anak-anak muda sekarang, kau ni kedek betul lah. Kedek apa tu? Kedekut. Ui, sekat betul awak. Baik tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda menemui sahabat baiknya iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memintanya supaya menemani baginda. Yang kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah meminta sahabatnya iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemaninya baginda dalam perjalanan. Dan sebelum keluarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kediaman rumahnya itu, memintanya Sayyidina Ali untuk nak menggantikan tempat dia. Itu kita dah famous dah. Kita dah tahu kan. Kan iaitu Rasulullah meminta Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur dia. Saya kan ketika mana Rasulullah nak keluar, kan golongan kufar mengepung keliling rumah Rasulullah, kan, dan Rasulullah baca ayat Quran, ambil pasir baca ayat Quran, kemudian apa tu, Allahumma salli ala sayyidina dalam surah Yasin, apa ya, tuan-tuan ingat tak, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum hum la yubsirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pun dah lupa dah, ngantuk. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Doa itulah ayat itu yang dibacakan. Tapi orang sekarang ni dia pandai, dia tak ada lesen, dia tak ada rotek, dia tak ada apa-apa, dia nampak roblok depan boleh, dan depan dia roblok, dia ambil apa-apa, dia buat macam ni, waja'alna min baini aydihim sadda. Dia baca ayat tu lah, dia sembuh kat polis dah, kan dia buat macam tu. Tapi polis dah tahu dah dia nampak kenapa berhenti kat depan sana tu, baca ayat tersebut dia katanya, baca ayat tu polis pun tahu, sebab polis pun baca juga. Dia main balas-balas dah macam Dragon Ball dah, kan dia main balas-balas kat situ. Orang sekarang ni dia buat gurau gitu, kan. Jadi tersebut dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Taala tertidur mereka lepas untuk nak berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah. Alhamdulillah, kan. Jadi nak ceritanya pengorbanan sahabat tu macam tu juga, kan, memerlukan pengorbanan. Tu hijrah ni, kalau kita dengar lagu tu, hijrah ni memang memerlukan pengorbanan. Hijrah itu pengorbanan. Kan hijrah tu memang memerlukan pengorbanan.
macam-macam pengorbanan yang kita kena lakukan. Mungkin dekat dunia nampak macam rugilah dekat dunia, tapi kita bukan kekal dekat dunia. Kita punya perkampungan yang kekal abadi dekat sana. Itu yang kita akan dapat. Kan mungkin dekat dunia apa yang kita korbankan mungkin rugi, mungkinlah dekat dunia tu dia pandangan manusia nampak macam rugi, tapi sebenarnya pandangan daripada Allah Ta'ala sangat meningkat kita punya saham kita. Takkan pernah rugi apa yang kita korbankan. Baik itu tuan-tuan, buaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam perjalanan kan Rasulullah menyenggah ke Gua Thur selama 3 hari. Kan jadi golongan kufar ni mencari-cari lah sekalian, mencari-cari kan. Bila dia tengok ini gua ni ada, takkanlah Muhammad ada dalam ni, sebab dipagari dengan sarang labah-labah. Kan benda tu kita dah maklum dah, alhamdulillah. Dipagari dengan sarang labah. Takkanlah Muhammad dengan Abu Bakar masuk dalam ni, takkanlah tak hancur dengan sarang labah-labah tu. Dia ikut logik akal dia kat situ lah kan. Kaum kufar tu dia tengok sekian-sekian, dia kata tak payahlah, kita baliklah. Biarlah dia orang lepas tu. Dalam 3 hari dalam tu alhamdulillah. Dan macam-macam jugalah kan penceritaan ataupun sembangnya Rasulullah dengan Abu Bakar, sehingga kan Abu Bakar digigit dengan kalajengking, Rasulullah tahan. Rasulullah kata Allah Rabbi. Kan rasa macam sahabat sejati lah. Sahabat sejati. Kan susah payah, susah senang semua tu semua dikongsi bersama. Kan baik itu tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan penghijrahan ataupun dengan sambutan sempurnanya dengan mal hijrah yang kita kongsikan pada malam ini akan sedikit sebanyak akan membukakan pintu hati kita untuk kita nak lebihkan lagi kita punya penghijrahan kita, hijrah daripada kita punya fikrah dalam keadaan yang jumud mungkin kita bukakan pintu hati kita berlapang dada dan mudah-mudahan hijrah yang peristiwa hijrah yang berlaku di baginda Nabi SAW ini mudah-mudahan akan memberikan kesan yang baik kepada kita untuk kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik. Dan mungkin yang dah terbaik sekarang, tapi kita nak lebih lagi akan hijrahkan kita punya kehidupan kita ni. Mungkin semalam kehidupan kita dalam keadaan yang tak berapa nak baik, dan mudahan esok hari Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan yang senantiasa kan amalan-amalan kita tu mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Kan jadi itulah sedikit sebanyak sekalian yang boleh kita kongsikanlah pada malam ini kan. Jadi kalau dia punya kisah tu memang panjang detail kalau kita nak kongsikan, tapi tak apalah kan sengaja kita nak kongsikan, kita nak cubit-cubit sikit kan supaya yang kita nak terapkan dalam dalaman kita, dalam kehidupan kita ni adalah yang patut kita kena hijrahkan adalah dengan kita punya niat dan jihad kita, kesungguhan kita. Kan Nabi sebutlah hijrah ba'da al-fath, walakinnal jihad wan niyah. Iaitu tak ada dah penghijrahan selepas daripada pembukaan kota Mekah kecuali adalah dengan kita punya niat kita. Kan tambah niat kita yang baru, mudah-mudahan kan dengan sempurnanya ma'al hijrah pada tahun ini kita dapat melakukan, kita dapat meringankan beban-bebanan kita, sesama kita, mungkin dapat lebihkan bantuan daripada kita untuk kita nak meringankan beban orang lain supaya pengorbanan kita, jihad kita tu mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan niat kita juga mudah-mudahan akan lebih menjadi orang terbaik, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diridai. Baik itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah mungkin sedikit sebanyak boleh kita kongsikan pada malam ini sebagai muhasabah untuk diri kita kan, supaya kita ni lebih menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bertakwa. Mudah-mudahan insya-Allah usikum wa iyaya bitaqwallah. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Sekian daripada saya dan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, lakas ni kita dah buat tabung untuk kita nak minta sedikit semangatlah daripada para jemaah semua dalam pembangunan tahfiz kita, tahfiz Arabik Al-Guntori.
yang mana anak-anak kita sekarang ni tahfiz ni dia berbahasa Arab, kan, dia bersistemkan dengan Pondok Moden Gontor Indonesia sana. Jadi anak-anak kita ni 24 jam memang hidup dia dalam berbahasa Arab. Makan dia, main dia, basuh baju dia, bergaduh dia, ngigau dia, semua dalam bahasa Arab. Kita terapkan. Jadi itu sekarang ni kita berada di Negeri Sembilan, Rembau sana. Tuan-tuan bolehlah tengok kita punya page Facebook kita, Tahfiz Al-Gontori. Bolehlah ikut tengok rutin harian anak-anak ni. Mereka di bahasa Arab, mereka di kelas dan sebagainya. Itu yang berada di Negeri Sembilan lah, di Rembau. Boleh tengok Tahfiz Arabik Al-Gontori Rembau, Bonge, Negeri Sembilan. Bonge lah, bukan bongok, Bonge, kan. Jadi alhamdulillah. Kemudian satu lagi, Kampung Bukit Hijau, kita punya pusat kita sedang mendirikan bangunan, alhamdulillah. Dan dah tingkat kedua, tapi pengakhiran ni masih lagi memerlukan dana kita, insya-Allah. Tuan-tuan bolehlah bantu-bantu sama kita. Dan ada juga jualan madu di belakang sana, madu asli, madu ternak lah, bukan madu saya. Madu tu madulah, madu. Makanan madu, bukan madu saya. Saya tak madu lagi. Orang kata tu Ustaz takut bermadu, sebab tu jual madu katanya. Betul juga tu. Bukan takut, belum berani lagi. Belum berani lagi. Kan. Jadi ada itu, tuan-tuan berilah, habiskanlah sekalian. Dah, itu pun bantu-bantu kita punya pembangunan juga. Satu botol RM20, insya-Allah. Asli mudah-mudahan. Baik. Wallahu a'lam. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.